TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Wala. Hari ni kita bukan nak main masak-masak. Kita bukan nak main bona peci. Tidak ya. Hari ini dalam kelas Mahir di jam 3 ke 4 petang kita nak belajar satu subjek sains iaitu biologi untuk murid-murid menengah atas iaitu proses fermentasi yeast. Tapi kenapa? Apa pula kaitan pakai topi chef dengan pakai apron ni kan? Sebelum kita nak tahu dengan lebih mendalam tentang subjek kita ni, apa kata kita berkenalan terlebih dahulu dengan guru kita. Jadi ayo kita saksikan profil beliau. Wah, itu dia cikgu kita. Hai Cikgu Rama. Hai Mira, how are you? I'm good. Cikgu apa khabar? Khabar baik Mira, how are you? Saya bagus juga. Saya pun tak sabar nak belajar hari ni dengan cikgu. Selamat datang ke kelas Mahir cikgu. Okey, hari ni kita bukan saja kelas. Kita juga nak buat sikit masakan hari ni. Tapi jangan bimbang, kita di slot yang sama iaitu Mahir juga. Tetapi teacher hanya nak start dengan something yang sangat-sangat istimewa. Kita akan start dengan memasak dulu. Memasak, ya. Wah, tapi saya nak kata saya suka pakaian cikgu, cantik sangat sehari cikgu. Oh, thank you. Okey, cikgu. Tapi sebelum kita nak mulakan kelas memasak kita ni cikgu, saya nak tanya dulu kepada cikgu, apa kaitan memasak semua ni dengan topik kita dan subjek kita biologi hari ni cikgu? Okey, sebenarnya hari ni teacher sebenarnya nak buat proses fermentasi yeast. Okey. Proses fermentasi yeast ini adalah suatu konsep yang kita banyak guna dalam kehidupan seharian. So, hari ini teacher bukan saja hendak menunjukkan suatu eksperimen yang untuk fermentasi yeast, tetapi teacher juga nak menunjukkan macam mana dia boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Wow. Dalam cara yang sangat simple. Dengan cara yang sangat simple ya. Okey, sebelum kita nak tahu macam mana cara yang sangat simple nak tahu pasal yeast ni, saya persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu cikgu. Silakan. Okey. Penting ya. Penting. Sangat penting. Betul. Dan maklumlah dalam kelas ni kita nak sentuh macam-macam bahan-bahan kan cikgu? Okey, kita sanitasi terlebih dahulu. Baik cikgu, saya nampak ni dekat depan atas meja ni ada banyak sangat peralatan yang kita nak gunakan cikgu. Nak buat kelas masak, masak tapi sains lah. Ya. Okey, slot kita sangat istimewa. Alright, okey. So untuk menunjukkan proses fermentasi yeast ini, kita perlukan teacher hendak membuat satu resepi teacher yang sangat istimewa iaitu pancake gebu bantal. Oh, pancake gebu bantal. Sedap namanya pancake. Namanya pun sedap, tekstur dia pun memang seperti bantal. Gebu macam bantal ya. Okay. So dia ada kaitan dengan eksperimen kita lah. Okey, kerana kita hendak maintain kita punya social distancing ini, saya minta Mira sajalah tolong saya dengan resepi teacher yang istimewa ni, boleh tak? Boleh. Okey. So teacher dah sediakan tepung gandum di sini untuk Mira. Ada pemukulnya. Okey. So di sana saya sediakan susu suam. Susu suam. So penting susu suam. Tak boleh susu sejuk? Oh, tak boleh. Nanti teacher akan bagi tahu kenapa tak boleh susu sejuk ya. Kemudian kita ada tolong angkat sedikit. Kita ada gula dan garam. Gula untuk menambahkan kemanisan dan garam juga untuk menambahkan kesedapan dia ya. Okey, lepas tu dalam bekas yang kecil itu adalah rakan rapat saya iaitu kita panggil dia sebagai yeast. Inilah yeastnya ya. Itulah heroin sebenarnya untuk kita punya slot hari ni tau. Sebenarnya dia yang sangat penting. Itu proses dia yang kita nak belajar hari ini. Boleh. Okey. So, Mira, sekarang kita boleh tambahkan susu di dalam. Boleh tambahkan semua. Saya tuang semua cikgu. Berapa banyak nak tuang ni cikgu? Dia boleh, punya isi padu dia.
Tak ada masalah. Teacher dah ukur siap-siap. Jangan bimbang. Resepi ni takkan lari. Oh. Cikgu punya isi padu berapa yang cikgu tuang ni? Kan 200 ml. Oh, 200 ml lah. Untuk 200 gram, 200 ml. Kalau tak jadi, jangan marah saya. Ya? Saya kacau juga. Okey, kacau ya. Kacau sehingga sebati. Okey. Selepas itu, boleh tak masukkan gula dan garam juga? Boleh cikgu. Gula dan cara saya pukul dia pun betul ke cikgu? Betul. Tak ada masalah. Pancake ini sangat senang. Kan saya dah kata. Ringkas, mudah, senang. Masukkan semua saja. Okey. Ini pun masuk Iya, masukkan. Saya masukkan semua. Masukkan semua. Gula dan garam. Lepas tu yeast kita. Jangan lupa yeast kita, Mira. Okey. Masukkan yeast juga Ya, ya. Masukkan. Pukul sehingga sebati. Okey. Tak apa. Nampak cantik Saya kacau dulu. Pukul sehingga sebati. Selalu tak masuk dapur. Wah. Masuk TV selalulah. Masuk dapur pernah tak? Tapi cikgu tengok gaya saya nampak macam selalu ke tak selalu cikgu? Macam masa raya ada juga. Kerana tak boleh balik kampung kan? Ya. Okey. Tak apa, okeylah tu. Kita pukul sehingga kacau. sebati. Yeast ini kan, dia ni adalah satu, dia ni sebenarnya, you tahu tak dia ni sebenarnya kulat? Ya betul cikgu. Ya. Dia ni sebenarnya sejenis kulat, tetapi walaupun kulat ini adalah satu contoh mikroorganisma yang sangat-sangat berguna dalam kehidupan kita. Okey. Tapi kan cikgu, bila kita dah sebut yeast tu kulat, tak apakah kita nak makan dia ni? Oh, tak ada masalah. Dia ni apabila kita dah, itulah yeast ni tertipulah apabila kita bagi dia pukul seperti ini kan. Kita masuk oven, dia semua akan mati. Oh, macam tu. Jangan bimbang. Okey, jadi selamatlah nak digunakan ni. Ya. Okey cikgu, saya punya tekstur saya macam mana? Cantik tak cikgu? Okey, tak apa, pukul saja. Dia senang. Itulah teacher kata, you boleh sambil mendengar lagu raya, sambil bercakap phone dengan siapa-siapa. Boleh, dia boleh senang. Pancake teacher, gebu bantal teacher ni adalah resepi yang sangat-sangat senang. Okey. Dan ini tak perlu campur air lagi? Tak payah, perlu? susu suam tu sudah cukup dah. Isi pada susu suam yang susu penuh berkrim, lemak manis, sudah cukup untuk menaikkan rasa dia. Percayalah teacher. Percayalah pada teacher ya. Dan teacher, saya nak tanya juga, yeast yang kita gunakan ini, adakah dia akan efek kepada hasilnya nanti ataupun tidak? Ya. Itulah saya kata itu adalah heroin untuk kita punya slot hari ini. Saya akan explain dengan lebih detail apabila teacher membuat eksperimen dalam slot seterusnya. Okey, baiklah kalau macam tu. Jadi kita nak tahu juga, tadi saya dah tuang semua dah ni. Dan tiba-tiba apa pula jadi kat saya punya adunan ni kan. Tapi tak apa, kita berhenti berehat dulu teacher. Sebab saya pun nak tanya kat sebelah sana tu teacher ada apa pula kan. Jadi kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini hanya di Mahir. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku. Selamat Hari Guru, #terima kasih cikgu. Baik, kembali kita di Mahir. Okey cikgu, kita dah selesai kita punya adunan yeast kita tadi kan. Di segmen kedua ni cikgu nak buat eksperimen pula. Ya, inilah actually eksperimen yang saya hendak tunjuk sebenarnya. Tetapi kerana dia mempunyai konsep yang sangat rapat dengan kehidupan seharian, teacher buat resepi pancake gebu bantal dululah. Okey. So sekarang teacher nak tunjukkan apa produk fermentasi yeast. Nama Mahir kita, slot Mahir kita pun adalah
proses Fermentasi fermentasi yeast. Fermentasi. Apa maksud fermentasi ni? Fermentasi adalah apabila yeast ini berrespirasi tanpa kehadiran oksigen. Berrespirasi maksudnya dia bernafas lah, cikgu? Iya, dia bernafas tanpa kehadiran. Itu adalah satu keistimewaan yeast ini. So mereka ni kulat dan pelbagai mikroorganisma akan berrespirasi dalam keadaan dengan oksigen dan juga dalam keadaan tanpa beroksigen. Okey. So tapi keadaan dia berrespirasi tanpa oksigen ini merupakan satu kebaikan kepada kita lah, kerana dia ni boleh digunakan dalam industri masakan, industri kek, wine, bir, macam-macam lagi. Sangat-sangat berguna yeast ini sebenarnya. Okey. So tanpa melengahkan masa, boleh teacher mulakan eksperimen hari Boleh, ini? teacher. Okey. Alright, untuk eksperimen ini kita perlukan glukosa. Glukosa yang teacher dah larutkan dan teacher didihkan. Ini adalah glukosa 5%. Okey. Dia kena dididihkan dulu untuk mengeluarkan semua oksigen dia. Bukan itu saja, tetapi penting lagi, sangat penting, dia perlu disejukkan. Kena sejuk, tak boleh panas Ya, kalau tak nanti yeast akan mati. Kalau dia mati, macam mana dia nak berrespirasi tanpa oksigen? Kan? Okey, betul-betul. Kita boleh bunuh dia apabila kita masuk oven. Tapi semasa kita nak dia respirasi itu, kita kena guna yang disejukkan. Okey. Itu sebabnya susu yang kita gunakan tadi pun, yang Mira guna tadi tu pun adalah susu suam. Tak boleh panas-panas atau susu yang sejuk, tak boleh. Sejuk sangat pun tak boleh, panas sangat pun tak boleh. Kerana dia tidak sesuai untuk aktiviti dia. Okey. Alright, okey. So untuk dan kemudian di sini saya ada ampaian yeast, yeast yang terlarut, Okey, kemudian kita perlukan minyak parafin. Lepas tu kita memerlukan air kapur. Dan kita memerlukan tabung uji, dua set tabung uji yang berbeza saiz seperti ini. Dan ini adalah tiub penghantar, gabus dan termometer. So boleh tak? Okay. Boleh. Okey. Yes. Sekarang okey. Nampak tak bagaimana teacher masukkan dia? Ketat dan dia supaya gas, because yang sangat penting sekarang ini adalah karbon dioksida. So kita mesti pastikan dia ni tidak terbebas dalam cara apapun. So kita mesti pastikan dia sangat-sangat ketat. So sebab itu teacher buat benda ini awal-awal, kerana apabila proses memasukkan ni mungkin dia boleh patah dan boleh menyebabkan kemalangan. Kita tak naklah kemalangan sebegini di sini, betul? Dan ini memang kena masuk betul-betul lah ni, cikgu. Ya, kena masuk. Bukan senang, Mira. Betul. Bukan senang. Okey. So kita start Okey. So mula-mula apa kita buat ialah kita mengambil glukosa. Ini merupakan substrate yang sangat penting. Kita akan ambil sebanyak 5 ml. 5 ml saja. Di sini ada 2 tabung uji yang teacher labelkan sebagai A. Alright. Dan juga tabung uji yang berlabel B. Okey. So 5 ml glukosa kita masukkan di dalam tabung uji A. Okey. Dan 5 ml glukosa kita masukkan di dalam tabung uji B juga. Okey. Teacher, kalau kita guna glukosa yang lebih daripada 5 ml tu, boleh ke teacher? Boleh sebenarnya, because kalau kita menggunakan isi padu yang berlainan, sebenarnya dia tak ada efek sebenarnya. Glukosa yang mungkin dia kalau kepekatan dia mungkin, tapi isi padu because dia punya kepekatannya adalah 5. Right. So ampaian dia pun adalah 5%. Okey, sekarang kita mengambil 5 ml yeast juga, tapi yang ini kita tak masukkan di tabung uji B, kita hanya masukkan dia di tabung uji A. Okey. Yeast kita masukkan di tambah juga di A sahaja. Yeast kita masukkan di tabung uji A sahaja. Dalam B kita biarkan kosong. Okey, Mira tahu tak kenapa teacher buat 2 eksperimen sebegini? Kenapa teacher? Sebab teacher kata nak uji yeast kan? Because apabila saya buat 2 set ini, satu tu ialah tanpa kita punya heroin, si yeast itu, kita boleh gunakan ini sebagai perbandingan. Sebab itu kita buat satu lagi set, iaitu set B ini adalah sebagai kawalan. Eksperimen kawalan. Okey, mungkin teacher boleh angkat yang tabung uji B untuk ditunjukkan. Okey, B dia hanya mempunyai glukosa saja, tidak mempunyai yeast. Manakala A pula mempunyai glukosa dan yeast. Cuba kita tengok. Okey, warna dia pun berubah kan, cikgu? Kerana yeast itu.
Okey. Okey, baik. Okey, sekarang masa kita untuk masukkan minyak parafin. Minyak parafin. Okey, minyak parafin kita boleh gunakan penitis sahaja. Okey, apabila kita nak masukkan minyak parafin ini, kita kena sendingkan dia sedikit. Kita masukkan di tepi dia sedikit. Nampak tak dia, Okey. kerana dia minyak. Mira boleh nampak tak? Nampak cikgu, tapi cara masuknya pun ada cara juga ya? Ya, itu sebabnya semua eksperimen ni dia menggunakan teknik. Okey. Okey. Kalau kita masuk secara terus, apa Nanti dia terjadi? akan bercampur di bawah, lepas tu baru dia nak naik atas. Because kita nak memastikan minyak parafin ni sentiasa berada di atas. Itu sebabnya. Okey, nampak tak minyak parafin tu duduk di atas? Ya, dia tidak bercampur dengan bahagian bawah kan, teacher? Wah, kenapa kita menggunakan minyak parafin ini adalah supaya dia udara tidak boleh masuk lagi. Kerana kita sudah susah payah mendidikkan glukosa ni supaya untuk mengeluarkan semua oksigen dia. Sekarang kita tak nak udara masuk. Kita nak memastikan yeast ini berrespirasi tanpa oksigen. Tanpa oksigen. Teacher, kalau kita guna selain daripada paraffin oil tu, boleh tak teacher? Tak tahulah, saya tak pernah cuba sebenarnya. Kalau parafinol ni senang didapati and dia ni akan, mungkin kita boleh guna minyak. Okey, idea yang bagus. Balik ke sekolah Olive oil nanti ke? mungkin boleh, tetapi mahal kot. Ya. Tak apa, kita kena jimat cermat dia. Okey. B pun sama juga, walaupun dia tidak mempunyai yeast, kita masukkan juga paraffin oil. Okey, minyak paraffin oil pula. Tapi dia tak ada yeast ya. Kita masukkan yang ini. Yang ini isi padunya tak penting. Okey. Isi padunya tak penting. Terpulanglah berapa pun dah. Penting semua dia, kita boleh nampak satu di atas tu kita nampak ya. Okey, sekarang tabung uji yang kedua pula kita kena masukkan air kapur. Air yang kapur. kecil itu. Ya, air kapur adalah sebanyak 2 ml. 2 ml sahaja. Okey. Okey. Kita Apa masukkan. pula kegunaan air kapur dalam Okey. uji kaji kita ni? Air kapur ini adalah digunakan untuk menentukan kehadiran karbon dioksida. Nanti masa keputusan nanti Mira boleh nampaklah apa yang akan terjadi apabila ada karbon dioksida. Apalah nasib air kapur ni apabila ada karbon dioksida. Okey, ini adalah masa yang sangat-sangat kritikal. Okey. Kita kena pastikan, ini yang teacher akan buatlah, ya. Kita kena masukkan yang ini di sini. Alright. Dan termometer ni kita kena pastikan dia ni turun ke bawah sehingga menyentuh larutan itu. Baik. Ya. Alright. Okey, pastikan dia ditutup rapat ya. Okey, ini yang teacher pun ada kala pernah juga aksiden ni. So selalu teacher akan buat macam ni saja. Okey. Supaya dia tidak terkena. Ini teacher punya trik sebenarnya. Trik. Ya, because kita ni dua-dua ni kena pegang. Ada kalanya pelajar ni dia suruh kawan pegang. Bahaya ya. Okey, sepatutnya setup dia ini pun saya takut ni. Okey. Because dia kadang-kadang kita tak boleh cakap. Dia ni kan dia tak rapat. Okey, dia sepatutnya kena seperti ini. Bermaksud tiup penghantar tu kena dia kena masuk betul-betul ke dalam air kapur. Ya, termometer pun perlulah berada di dalam air kapur. Okey. Tapi tidak perlu sampai terlalu dalam menyentuh ke bawah, tidak kan? Ya, tidak perlu. Okey. Alright, okey. So yang B pula. Okey. Okey. B pun sama juga. B pun sama juga, ya. Okey, sebelum itu, apa warna air kapur ni? Warna air kapur tu jernih, teacher. Warna air kapur ni adalah jernih. Sekarang kita reverse pula. Kita masuk air kapur pula. Dulu pula. Masukkan air kapur Boleh dulu. je, tapi nampak tak? Dia ketat. Kan dia mesti ketat. Kerana kita nak pastikan dia betul-betul udara dia tu tidak terlepas langsung daripada kita punya bekas kan? Ya, Okey, baik. Okey, pastikan termometer tu turun ke bawah ya. Okey. Okey. Dan kedua-dua bekas pun sama juga ya. Kita letak juga termometer kedua-dua uji kaji kita. Okey. Okey teacher, kita berhenti berehat seketika? Boleh? Okey, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini untuk kita tahu bagaimanakah hasil uji kaji kita. Jangan ke mana-mana.
kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Okey, Teacher Rahma, kita dah selesai kita punya eksperimen ni kan? Ya, kita baru set up. Actually, eksperimennya belum start lagi. Oh, belum start lagi. Kita selesai masukkan. Ya. Okey. Okey. So, satu perkara penting yang kita perlu tengok ialah, tadi kita masukkan kan, kita tengok cara nak memasukkan delivery tube dengan termometer dengan tepat, dan kita kena ambil bacaan suhu awal dia. Okey. Boleh tak? Saya pegang because saya Saya takut. baca Baca. Suhunya di mana, Teacher? Suhunya dalam boleh nampak tak? Dia susah sikit. Nampak tak? Okey, agak susah sikit. Dalam lingkungan 5 ni ke, Teacher? Betul, Teacher? Okey. Nampak. 1. Satu bermaksud dia dalam... Okey, tak apalah teacher baca lah ya. Ke tak nampak. Ke 20, Teacher? Oh, 20. 20 kan? Saya rasa 20. Betul. Okay. 20 darjah Celsius. Sikit nampak dengan lampu yang membutakan macam tu. Betul? Okey. Lepas tu, satu lagi yang kita perlu tengok ialah, yang bukan tengok, yang ini kita kena, sebelum kita resting dia tu lama sikit. Okey. Bau dia. Okey, minta kebenaran ya untuk buka mask sikit. Wah, ada cara, Teacher. Ya. Okey. Mira boleh tengok tak? Ada tak apa-apa bau? Saya pun sama. Ya. Okey, saya buka. Ada bau macam bau air kapur tu lah kot, Teacher. Ke bukan? Yeast. Bau yeast tu. Bau Okey. yeast lah. Okey, tetapi nanti kita akan tengok keputusan dia macam lain sikit pula. Sekarang pun dia sudah start dah berfungsi, dia boleh nampak dah dia dah start berkerut. Tak apa, kita tunggu, kita rehatkan dia seketika. Okey, Mira boleh tolong ambil tak kita punya adunan tadi? Tengok apalah nasib dia sekarang. Adunan 30 minit dah. Adunan ni, Teacher, saya dah bungkuskan dia dengan kain dah, Teacher. Bagus. Itu adalah cara yang sangat baik untuk memastikan dia naik dengan lebih baik. Okey. Pandai. Sebelum saya tunjuk dulu kat Teacher, saya tanya dulu Teacher, kalau kain ni kita balut dia dengan plastik ke, boleh ke? Kita wrap dia? Boleh. Okey. Itu adalah satu lagi cara untuk memastikan tiada udara masuk ke dalam adunan kita. Mira tahu tak kenapa kita masukkan selalu kalau ada tepung dan kita masukkan yeast, kenapa kita letakkan air di dalamnya? Itu supaya apabila gandum tu dia bercampur dengan air, dia akan menjadi liat, betul? Betul. Apabila dia menjadi liat, dia akan menyebabkan yeast itu Apa tu, Teacher? Yeast apa tu? tidak boleh berrespirasi. Macam So apabila dia tidak boleh berrespirasi kerana tak ada oksigen. So dia terpaksa berrespirasi secara terpaksa berrespirasi tanpa oksigen, iaitu menjalankan fermentasi. Baik. Itulah sebab dia. Okey, Teacher. Saya tunjuk dekat Teacher saya punya hasil. Saya dah adun tadi. Ya. Okay, saya pegang. Uish. Panaslah, Teacher. Bekas ni. Itu satu lagi. Alamak. Kerana nanti kita akan boleh nampak bahawa tadi saya dah suruh Mira ambil bacaan betul. Betul. Nanti kita boleh nampak bahawa suhu di termometer ini pun akan meninggi sedikit. Ini kerana itu adalah satu daripada hasil respirasi yeast. Dia akan menyebabkan suhu, dia akan menghasilkan tenaga yang boleh didetect lah oleh termometer ni dalam bentuk suhu. Okey. Sebab itu Mira apabila pegang kan rasa panas sedikit. Betul. Okey. So nak reveal tak? Silakan, Teacher. Tengoklah bagaimana hasilnya. Kacau Bagaimana? Because you yang buat kan. Tengok macam mana tekstur dia tu. Saya yang Gebu buat. tak? Berudara tak? Okey, saya tunjuk sikit kat kamera. Macam mana hasilnya. Saya kacau, Teacher. Ya. Saya kacau. Wah. Rasa pekat sikit tak? Pekat, Teacher. Lepas tu tolong dah macam pekat sikit ni. Ya. Kan? Ini baru macam dia sudah berudara. Kan? Ini kerana karbon dioksida yang dihasilkan semasa fermentasi yeast ini akan terperangkap di antara adunan kita. Ini yang akan menyebabkan adunan kita itu akan naik atau mengembang. Okey. Dan selalunya kita kena tunggu dia dalam lama juga kan, Teacher, nak bagi dia betul-betul kalau kembang. dia terlalu lama nanti kan Mira, dia akan jadi terlalu gebu pun tak sedap juga. Dia semua kena ada ikut timing lah. 30 minit tu cukup lah. 30 minit sudah cukup. Tengok. Ini yang pancake yang teacher dah siapkan untuk Mira ni. Nanti minum petang kita boleh nikmatinya. Sedapnya. Tengok, sedap tak? Patutlah.
resepi yang sama je. Patutlah nama dia pancake gebu bantal. Kita tengok dekat tepi pun dah tahu memang nampak gebu. Ini yang teacher buat menggunakan cara yang sama juga. Cara yang sama. So boleh dinikmati menggunakan apa saja. Okey. Okey, I think sekarang sudah tiba masanya untuk kita apa keputusan eksperimen kita pula. Okey, so B ini adalah sebagai kawalan. Okey, kita telitikan air kapur dia dulu. Okey, Mira nampak air kapur dia ni tadi kita kata masa awal-awal tu kita kata dia itu jernih, betul? Ada apa-apa perubahan tak? Yang ini B adalah kawalan ya. Ada apa-apa perubahan tak? Tak ada perubahan apa-apa. Tak ada perubahan, dia masih kekal jernih, betul? Betul. Okey, selepas itu temperature dia pun sama je lah, tidak akan berubah. Tetapi temperature di sini pula, suhu di sini. Sorry, teacher ni akan ajar bahasa Inggeris juga kan. Asyik cakap bahasa Inggeris je lah. Okey, yang ni pula macam mana keputusannya? Wah, ini ada perubahan teacher. Ini lain sikit. Ini kedua-duanya dah mula nampak sedikit keruh. Because dia actually yang ini, yang tabung uji A ni dia nampak keruh kerana kita dah masukkan yeast. Mira, betul. ingat. Okey, so dia nampak tak air kapur ni menjadi keruh? Ini disebabkan oleh angkara yeast yang berespirasi tanpa oksigen lah. So dia akan menghasilkan karbon dioksida. Apabila dia menghasilkan karbon dioksida, air kapur ini akan berubah menjadi keruh. So ini membuktikan bahawa fermentasi yeast menghasilkan karbon dioksida. Okey, suhu dia pula. Boleh tak? Tadi 20 kan? Macam mana suhu dia tu? Ada naik tak? Suhu dia teacher. Ada naik lah teacher. Sebab itu tadi apabila Mira sentuh besen teacher tadi tu, rasa macam panas sedikit. Okey. Teacher, boleh tak kalau teacher tunjukkan sikit suhu tu di kamera macam mana? Boleh tak kalau nak dekat rumah nak tengok? Because dia ni tak apa, boleh juga, tapi kalau I tak tahu sama ada boleh nampak tak. Dia ni sikit di sini. Betul. Sebab dia begitu dia ni. Halus kan dia punya bacaan tu. Kalau Mira dah datang depan kena tengok dekat ni. Betul. Kan? Mungkin teacher boleh tunjuk sikit kat kamera macam mana. Boleh. Okey, tak apa, teacher stay dulu di situ. Dia ambil bacaannya macam mana. Okey, jadi menunjukkan bila adanya berlaku fermentasi yeast ni. Okey, terima kasih teacher. Bila berlakunya fermentasi yeast ni, suhunya pun akan naik juga. Sedikit. Suhunya pun akan naik sedikit. Okey, so ada dua perkara yang kita telah buktikan dalam fermentasi yeast itu, iaitu kita ada kehadiran karbon dioksida yang menyebabkan air kapur ini bertukar dari jernih ke keruh. Yang kedua ialah suhu di termometer pun telah meningkat, menunjukkan bahawa yeast ini, fermentasi yeast ini menghasilkan tenaga. Okey, suhu membaca suhu yang meningkat ini menunjukkan bahawa yeast ini menghasilkan tenaga. Okey, itu perkara kedua. Ingat bau tadi. Okey, sekarang bau dia pula kita akan perasan ada bau seperti alkohol. Okey. Mungkin because Mira seorang Muslim mungkin tak tahu apa bau alkohol. Tapi sudah cucuk vaksin tak? Saya coming soon teacher. Soon sedang menunggu. So masa-masa cucuk vaksin nanti, vaccination nanti, dia akan bersihkan kulit you dengan menggunakan alkohol swab. Itu bau yang sepatutnya ada. Tengok Mira boleh bau dan tengok tak? Ada tak bau seperti itu? Ya, tadi saya sudah bau, sekarang saya bau rasa. Betul teacher. Betul? Ada kan? Okey, ini menunjukkan bahawa alkohol juga dihasilkan semasa fermentasi yeast. Okey. Tapi saya faham mungkin Mira terfikir-fikir alkohol dan saya tahu benda ini. Roti saya ada alkohol, pancake saya ada alkohol. Tidak kan sebenarnya. Okey, mana baginya alkohol tu? Tapi dia memang akan terhasil, Mira. Tapi mana perginya alkohol tu? Alkohol itu apabila tepung ni, adunan ini teacher goreng, atau kalau biskut kita masukkan di dalam oven, atau kita kukus, apa-apa cara pemanasan akan menyebabkan alkohol dalam adunan itu meruap. So bermaksud apabila alkohol kan senang meruap, macam minyak wangi kita. So dia akan meruap. Apabila dia meruap, tak ada alkohol dah. Hilanglah alkohol itu. Begitu. So dia selamat dimakan. So jangan bimbang tentang alkohol ya. Jadi maksudnya teacher, fermentasi yeast ni diguna pakai dalam banyak sangat industri. Bukan saja industri makanan rupanya. Ya, sebenarnya industri yeast
beer making, wine, semua ni adalah jenis-jenis alkohol lah kan. So tentu sebagai orang Muslim you tak makan benda tu semua, tetapi mereka menggunakan konsep fermentasi sebenarnya. Dalam perfume tak ada Perfume ada juga. Ada juga? Iya, tapi dia tidak menggunakan fermentasi. Sebenarnya perfume ini dia letak alkohol supaya bau dia tu cepat meruap. Dengan kita punya suhu badan ni, alkohol mempunyai suhu what they call suhu bilik dia tu it's a suhu didih dia lah something, so dia become gas itu yang sangat rendah. So apabila dia kena badan kita ni, suhu badan kita cukup untuk meruapkan. Sebab itu kalau kita pakai minyak wangi, dalam badan kita tu bau dia tu akan keluar. Ya, alkohol senang meruap. Okey, begitu teacher. Okey, sekarang ni teacher, yang kita dah buat uji kaji sebentar tadi tu, fermentasi yeast tu, teacher, kalau saya biarkan dia terlalu lama lah kan, dah kembang dah ni, saya biar je tak masak-masak saya punya pancake kan, apa akan jadi pada yeast tu teacher? Alah, yeast ini macam ini. Apabila dia kan tadi saya kata ada alkohol, betul? Okey, alkohol ini sebenarnya kenapa semasa kita hendak suntikan vaksin tu, kenapa mereka letakkan alkohol? Alkohol ini dia boleh membunuh kuman sebenarnya. Okey, apa yang akan berlaku ialah kalau Mira simpan dia lama, dia perap, dia lama kan? Okey, kandungan alkohol dia tu akan meningkat. Okey, apabila kandungan alkohol dia tu meningkat melepasi satu tahap, I think around like 40%. Kalau dia sudah melepasi peratus itu, dia akan membunuh yeast itu. Okay. Dia akan membunuh yeast itu. Mira tak payah bimbang. Dia akan bunuh mati sendiri. Tapi ialah sebelum itu dia akan naiklah dengan tu kan. Nanti keluar daripada bekas tu kan. Melempah pula melempah keluar pula kan. Tak seronok lah kita nak buat makan breakfast kan. So actually itu yang alkohol dia buat. So alkohol ni, that's why alkohol ni apabila dalam kepekatan yang sangat tinggi, dia boleh membunuh kuman. Sebab itu kita gunakan semasa untuk injection atau kita nak bersihkan semua kawasan. Aduh, dangerous itu, sebab saya biar buat, saya tak kasih Mira buat. Okay, teacher. So dia boleh membunuh kuman. Oh, begitu. So hasil dia sendiri akan menjadi punca yang membunuh yeast itu pula. Tak jadi terus pancake saya, daripada pancake gebu bantal jadi bantal apa dah yang nipis dah bantal. Ya. Okey, ini kita dah faham sedikit tentang bagaimana konsep fermentasi yeast ni teacher, dan juga kepentingan kita menguji air kapur. Jadi kita dah cuba untuk ketiga elemen kan? Ya. 3 faktor. 3 perkara yang kita sudah buktikan melalui eksperimen tu. Nombor 1, fermentasi yeast. Okey. Tanpa kehadiran, remember ya, fermentasi yeast ini adalah keadaan di mana yeast berespirasi tanpa oksigen. Tiada oksigen. So, apabila dia ni menjalankan fermentasi tanpa oksigen, ada 3 perkara yang dia akan hasilkan. Okey. So, ingat tak tadi kita masukkan glukosa? Glukosa. Okey. Glukosa ini merupakan substrat yang yeast bertindak balas. So yeast itu akan memecahkan glukosa itu tanpa kehadiran oksigen dan membebaskan karbon dioksida. So karbon dioksida ini akan menyebabkan air kapur kita menjadi keruh. Manakala di yang kawalan itu air kapurnya tidak menjadi keruh. Okey, kerana dia tak ada yeast. Kita kan tadi tak letak yeast. Okey, nombor 2 ialah suhu dia. Okey, suhu dia pula akan meningkat. Ini kerana terdapat tenaga yang dihasilkan oleh semasa fermentasi yeast. Itu yang kita boleh buktikan dengan mengambil suhu bacaan, suhu awal dan akhir. Yang awalnya ialah 20 darjah Celsius. Lepas ada tindak balas tenaga oleh yeast tu, dia meningkat sedikit. Meningkat sedikit. Because kita tidak memberi masa yang terlalu lama. Sekarang kan kita punya slot sekarang. So tapi dia akan meningkat juga dalam 5, 6, 7 seperti itulah. Dia akan meningkat juga. Itu sebabnya apabila Mira sentuh, dia rasa panas. Okey. Dan nombor yang 3 ialah bau. Bau itu yang kita cerita panjang lebar tentang alkohol tu kan. Alkohol itu. So, yang ini alkohol jangan bimbang apabila kita buat dalam industri makanan, dan kalau kita panaskan dia, kukus atau kita goreng, semua itu akan menjadi tu pula.
Dia akan apa teacher kata dia akan matilah alkohol tu, dia akan meruap kan. Alkohol itu tak mati, alkohol akan meruap. Okey, betul. saya nak tanya, kalau kita pernah makan tapai tak? Oh pernah, saya suka tapai. Kenapa? Kalau tapai macam mana pula kandungan alkoholnya ya? Tapai ini pun menggunakan fermentasi yeast tau. Sebab bila kita makan tapai, dia ada rasa macam masam-masam juga kan teacher? Ya. Lagi? Jadi bagus tak kalau kita makan tapai dengan terlalu banyak? Oh, tidak bagus teacher. Tapi kalau nak tahu kenapa tak bagus, betul ke tak teacher? Gelak je tu kan? Betul ke tak jawapan saya tak bagus kan? Kita berhenti berehat dulu teacher? Ya. Okey, kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini khas untuk mereka yang suka makan tapai. Nak tahu jawapan? Kita kembali selepas ini. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah, gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Kita sudah berada di segmen yang terakhir. Di segmen yang terakhir ni, kalau anda yang baru saja menonton, boleh tengok siaran ulangan ataupun boleh saja tengok kami lagi sekali di YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Kalau dengar penjelasan Teacher Rama hari ni, seronok sangat. Hari ni kita belajar. Okey Teacher, di segmen yang terakhir ni, tadi kan Teacher cerita pasal tapai. Kenapa dengan tapai? Okey, tapai tu ada kandungan alkohol lah kan teacher? Iya. Sebab diperap. Okey. Kerana dia menggunakan konsep fermentasi juga. So anda kena ingat apabila ada konsep fermentasi yeast, ada 3 perkara yang akan keluar. Apa tu Mira? Yang pertama karbon dioksida. Ya. Yang kedua ialah temperature, suhunya. Suhunya akan meningkat. Ya, tenaga. It sebenarnya adalah tenaga. Ya. Betul. Okay. Kemudian? Yang ketiga ialah baunya. Alkohol. Betul, bau alkohol. So alkohol ini actually dia yang menambahkan rasa kepada tapai itu sebenarnya dan menyebabkan tapai itu boleh boleh disimpan untuk jangka masa yang lama. Kerana alkohol itu dia menyebabkan dia boleh kan kita punya wine, bukan kita punya lah. Wine, beer semua ni sebenarnya dia tak ada tarik luput. Okey. Dia kerana dia ni ada alkohol, itu sebabnya ya. Because alkohol ni membunuh kuman. Okey? Begitu. So tapai ni pula masalahnya ialah kita tidak menggunakan pemanasan. So apabila kita tidak menggunakan pemanasan, yeast akan terus berrespirasi tanpa oksigen dan dia akan mengeluarkan lagi banyak alkohol. So alkohol dia pula kan kita tidak panaskan. So alkohol dia akan berada di sana. So apabila kita makan tapai dengan terlalu banyak, dan kita akan jadi lama. Okeylah, lepas tu tak makanlah. Boleh makan tapi secara berpada-pada. Sekarang kita sudah tahu sains di belakangnya. So kita kena tahu macam mana kita nak limit. Ya, betul tu. Okey. Itu kita dah cerita tentang bagaimana rupanya bila kita perap yeast tu lama sangat, dia boleh jadi alkohol terbentuk. Alkohol terbentuk. Memang ada alkohol. Itu kita tidak boleh nafikan. Tetapi apabila kita menggunakan pemanasan, alkohol itu akan meruap. So tak ada masalah. Tetapi apabila kita tidak menggunakan apa-apa aktiviti pemanasan, alkohol itu akan stay di sana, akan tetap berada di sana. Okey, faham. Okey teacher, bagaimana pula dengan eksperimen yang kita lakukan tadi? Mungkin ada sedikit teknik ataupun tips daripada teacher nak pastikan kita dapat jayakan eksperimen kita. Mungkin ada teknikalnya sikit ke bagaimana? Ya, betul. Ingat, yang ini actually eksperimen ini sangat-sangat ringkas dan mendapatkan keputusan pun adalah sangat mudah sebenarnya. Dia tidak sukar seperti eksperimen yang lain, eksperimen bio yang lain. Okey, tetapi sangat penting adalah anda perlu memastikan. Saya nak ambil ini pun sebenarnya takut sebenarnya. Okey. So kita perlu pastikan apabila kita masukkan gabus ini, dia perlulah seketat-ketat yang boleh. Okey, supaya udara karbon dioksida boleh diperangkap untuk mendapatkan hasil dan juga untuk memastikan tiada oksigen yang boleh masuk. Sebab itu nampak tak, dia ni sangat ketat, dia ni susah. Memang susah.
Okey. So apabila kalau student yang perlu buat, selalunya yang ini dia akan disediakan awal oleh you punya lab assistant lah. Okey. Okey, kita punya pembantu makmal. Sekejap mak saya macam nak. Okey. So pembantu makmal akan sediakan supaya dia tak nak pelajar mengalami kemalangan lah. Okey, tetapi pastikan termometer betul-betul berada di dalam larutan. Betul tu. Ya? Okey, teacher, yang kita buat ni adalah apabila yeast tidak berrespirasi. Tapi bagaimana pula Respirasi tanpa oksigen, Mira? respirasi tanpa oksigen. Bagaimana pula kalau terlonggar pula, tak ketat, jadi oksigen masuk ke dalam. Jadi macam mana kalau yeast tu masuk dan berrespirasi dengan oksigen? Okey. Kalau dia berrespirasi secara oksigen, kita ada juga kan, kalau kita berrespirasi pun memang glukosa tu kita karbon dioksida dia ada. Tetapi nanti alkohol dia tu tak ada lah. Alkohol dia tu tak ada, tapi kita akan mendapatkan karbon dioksida dan juga air sebenarnya, dan juga tenaga. Konsepnya sama, tetapi sekarang dia akan ada alkohol sebagai tambahan. Tetapi karbon dioksida tetap akan ada, Mira. Dia tetap akan ada, tetapi kandungan karbon dioksida ni lebih tinggi lah kalau kita buat tanpa oksigen. Lebih jelas lah kalau kita nak buat satu eksperimen, lebih nampak kan, lebih teacher? nampak. Okey, teacher, itu untuk yeast yang berrespirasi dengan oksigen, dan juga dia boleh berrespirasi juga tanpa oksigen. Tapi kalau kita ni manusia, satu soalan saya tanya teacher, boleh ke kita ni berrespirasi tanpa oksigen? Boleh sebenarnya. Tapi kita hanya tahu kita menarik nafas dan menghembus nafas. Itu saja kita tahu. Tetapi kita punya otot-otot kita ni sebenarnya dia boleh berrespirasi tanpa oksigen. Apabila kita membuat aktiviti lasar, kan, lari. So apa yang akan berlaku, demand, keperluan oksigen akan melebihi supply yang diberikan melalui pernafasan. So ini akan menyebabkan otot kita terpaksa membuat fermentasi. Tapi fermentasi itu namanya bukan fermentasi yeast, ya. Kita panggil dia sebagai fermentasi asid laktik. So apa yang akan terbentuk adalah asid laktik. So asid laktik ini akan menyebabkan, pernah tak Mira sports aktif tak kat sekolah? Ya. Saya wakil sekolah lumba lari, teacher. So lepas lumba lari short distance kah? Saya lumba lari, badminton, semua boleh. Memang atlet sungguh lah. So rasa tak pernah lari-lari lepas tu rasa macam kaki lenguh? Betul. Itu disebabkan oleh asid laktik yang terkumpul apabila otot kita ini berrespirasi secara tanpa oksigen. Ya, betul tu. Okey, itu dia. Banyak yang kita belajar hari ini selama 1 jam. Sebelum kita akhiri kelas kita, mungkin ada sedikit last word daripada teacher Rama kepada murid-murid di rumah. Silakan, teacher. Okey, so saya hendak mengucapkan penghargaan lah kepada sekolah saya, iaitu SM Sains Salam Shah, dan pengetua saya Encik Nur Zahar bin Muhammad Shah. Semua rakan perjuangan saya, especially pembantu makmal saya yang sangat membantu saya menyediakan semua bahan ni, walaupun sekarang mereka tidak bekerja sekarang, ya, walaupun mereka kerja di BR, bekerja dari rumah, tapi mereka tetap membantu saya. And semua pelajar saya, pelajar ASIS, I love you all so much, and keep studying. Okey, online ke tak online ke, kita punya pembelajaran masih akan diteruskan. Baik, itu dia. Okey, itu saja. Terima kasih banyak teacher Rama. Terima kasih juga kepada anda yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Kita jumpa lagi di lain waktu pula hanya di Mahir Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih, teacher.
KPM